Selamat sejahtera semua, saya Leshan dari kelas 3 Cengal, sekolah SMK Sri Sarjana. Hari ini, saya akan membentangkan tentang projek matematik TP6 saya. Dalam video ini, 5 topik akan dibincangkan. Yang pertama ialah indeks, kedua matematik kewangan, ketiga nisbah trigonometri, keempat sudut dan tangent bagi bulatan, dan kelima garis lurus tambah bentuk piawai. Kita lihat kepada topik indeks dahulu. Ini ialah soalan untuk topik indeks. Objektif soalan ini ialah cari nilai T dalam ungkapan X. Macam mana nak kita cari nilai T? First of all, kita kena tukarkan sebuah nombor kepada asas 2, iaitu nombor 16 kepada 2 kuasa 4, nombor 4 kepada 2 kuasa 2, dan nombor 64 kepada 2 kuasa 6. Seterusnya, kerana semua asas adalah sama, kita boleh keluarkan kuasa mereka. Jadi ini. Next, perhatikan bahagian ini. Bahagian ini sebenarnya daripada silibus Form 2. Untuk memfaktorkan bahagian ini, kita kena menggunakan faktor darab silang macam ini. Dengan menggunakan cara ini, kita akan mendapatkan jawapan negatif X tambah 11 darab dengan 2X tolak 3. Dan kita boleh gantikan ke dalam equation tersebut. Seterusnya, kita mempermudahkan equation tersebut dan akhir sekali kita akan mendapatkan jawapan ialah T juga sama dengan 12 over 2X minus 3. Kita lihat kepada topik matematik kewangan. Didapati bahawa di bawah merupakan sebuah iklan tentang sebuah konsert. Inilah iklan tersebut dan jadual ini ialah info untuk harga tiket-tiket tersebut. Selain hendak pergi ke konsert tersebut, dia boleh membuat pemilihan untuk pergi ke sesi Singapura ataupun Kuala Lumpur. Sekiranya $1 sama dengan 3.30 RM dan kadar faedah yang dikenakan pada kad kredit untuk transaksi luar negara ialah 2.7%. Dengan memenuhi syarat-syarat, hitung sesi yang lebih untung untuk dihadiri oleh Selim. Syaratnya ialah sekiranya pergi ke sesi Singapura, dia akan memilih tiket cat 4. Manakala untuk sesi Kuala Lumpur pula, dia akan memilih untuk beli tiket cat 2. Kita buat sedikit rumusan tentang bacaan kita. Dan sekarang kita boleh mulakan calculation kita. Pertama sekali, kita count jumlah bayaran untuk sesi Singapura. Kita tambah cat 4 iaitu tiket yang akan dibeli dengan charge proses menjadi 172. Daripada sinilah kita mencari kadar faedah iaitu $4.64. Akhir sekali kita tambahkan semua sekali dan akan menjadi $176.64. Ini ya dalam Sing dollar, so kita tukar kepada ringgit Malaysia dengan mendarab dengan 3.30 RM dan akan menjadi 582.91. Next, kita kira untuk sesi Kuala Lumpur pula. Untuk sesi Kuala Lumpur, kita straight away tambah tiket yang akan dibeli dengan charge prosesnya dan pada akhirnya akan menjadi RM592. Daripada sinilah kita boleh tahu bahawa sesi Singapura adalah lebih untung untuk dihadiri kerana jumlah pembayarannya adalah lebih murah dari sesi Kuala Lumpur, iaitu murah RM 9.09. Sekarang kita lihat kepada nisbah trigonometri. Seekor tikus yang lapar termasuk sebuah sawah padi. Tikus tersebut ingin makan padi tetapi terlalu pendek untuk mencapai padi.
tikus hanya boleh mencapai sampai titik P. Diberi bahawa sudut tunduk tikus dari padi ialah 60 darjah. Jarak antara tikus dengan padi, TQS, ialah 9.82 cm. Nisbah RS kepada PQ ialah 3:2 dan isi padi akan bertumbuh sejauh 0.3 cm setiap 8 jam semasa pertumbuhan. Hitung masa yang diperlukan dalam jam untuk isi padi bergerak ke titik P. Pertama sekali, kita analyse info-info yang kita dapati dulu. So, sudut tunduk tikus dari padi ialah 60. Sudut tunduk adalah di sini. Maka, kerana sudut tunduk ialah 60, kita boleh cakap atau boleh dapat bahawa sudut RTS juga ialah 60. Kerana kedua-dua sudut ini ialah sudut selang-seli ataupun sudut Z. Next, jarak antara tikus dengan padi TQS ialah 9.82 cm dan nisbah RS kepada PQ ialah 3:2. Sekarang, kita mula calculation kita dengan mencari garisan RS dulu. Untuk mencari garisan RS, kita menggunakan tan 60. Tan 60 darjah ialah RS over TQS. Kita dah tahu jarak sebenar TQS, so kita ganti dalam equation sahaja. Dan pada akhirnya, kita akan dapat RS juga sama dengan 17 cm. Sekarang, kita cari PQ pula. Untuk cari PQ, kita gunakan nisbah RS dengan PQ. Nisbah RS kepada PQ ialah 3:2. Jadi, kita gantikan RS dengan 17, membuat darab silang dan pada akhirnya akan dapat bahawa PQ sama dengan 11.3 cm. Next, kita cari garisan biru ini. Garisan biru ini juga merupakan perbezaan RS dengan PQ. Jadi, kita ambil RS straight away, tolak dengan PQ sama dengan 5.7 cm. Okey, sekarang lihat sudut ini. Kita nak cari berapa nilai sudut ini. Jadi, RPT ialah garisan yang lurus. Jadi, sudut ini ialah 60 darjah juga. So, kita boleh cari RP dengan menggunakan sudut ini. Untuk cari RP, kita guna sin 60, iaitu 5.7 over RP. Jadi, RP juga sama dengan 6.582 cm. Sekarang kita dah ada RP, jarak sebenar RP. Kita boleh kira masa yang diperlukan. Jadi, untuk cari masa yang diperlukan, kita ambil RP bahagi dengan 0.3 cm dan darab dengan 8 jam. Pada akhirnya, kita akan mendapatkan jawapan ialah 175.52 jam. Next, merupakan sudut dan tangent bagi bulatan. Lihat soalan ini dulu. Hitung los kawasan berlorek. Bundahkan jawapan kepada nombor bulat. Los kawasan berlorek adalah di sini dan sini. Dan pada akhirnya jawapan kita kena ialah nombor bulat. So, macam mana nak kita cari kawasan berlorek ini? Mula, kita mestilah cari los sektor CPBO. Untuk cari los kawasan CPBO, kita identify dulu sudut CPO. Sudut CPO merupakan sudut roket. Jadi, kita ambil 37.5 darjah darab 2, maka kita boleh dapat sudut CPO. CPB merupakan dua sudut CPO. Jadi, kita ambil 75 darjah darab dengan 2, dapatlah 150 darjah. Seterusnya, kita guna formula ini.
untuk cari loss sector. Dan akhirnya kita akan dapat bahawa loss sector CPBO 130.9 cm². Next, kita nak cari loss kawasan QORS. Untuk cari loss kawasan QORS, kita perlu identify sudut QOS dulu. CP dan QO ialah garis yang selari dan AS ialah garis yang lurus. Jadi, QOS juga sama dengan CPO. So, ialah 75 darjah. Kita guna tan 75 darjah untuk cari panjang QS. Maka, QS juga sama dengan 27.69 cm. Next, kita kira untuk loss kawasan QORS. Kita straight away ambil QS darab dengan QO iaitu 7.42 cm. Kita akan dapat 205.46 cm². Next, kita nak cari loss kawasan CPBS. Untuk cari loss kawasan CPBS pula, yang sama punya, kita nak identify sudut CPO dulu, iaitu 75 darjah. Next, kita nak identify panjang CS, iaitu kita guna tan 75 darjah untuk cari, dan CS juga sama dengan 37.32 cm. Next, kita straight away ambil CS darab dengan jejarinya iaitu 10 cm, kita akan dapat 373.2 cm². Sekarang kita dah ada semua loss kawasan yang kita perlukan. Kita boleh cari loss kawasan below rate dah. Untuk cari loss kawasan below rate, kita ambil CPBS tolak CPBO dan tolak QORS, maka kita akan dapat 36.84 cm², tetapi jawapan kena nombor bulat, jadi kita bundahkan menjadi 37 cm². Akhir sekali, kita lihat kepada garis lurus tambah bentuk piawai. Komet A dan komet B mempunyai kelajuan yang sama. Komet A berjarak asal 1 AU dari matahari dan telah bergerak sepanjang 1 hari sebelum melanggar dengan komet B pada titik K yang berjarak Y. Sekiranya komet A dan komet B mempunyai kelajuan yang sama dan komet B telah menggunakan 12 jam untuk sampai ke titik K, hitung jarak asal komet B dari matahari. Okey. Selepas membaca soalan ini, apa yang kita buat ialah kita perlu identify semua huruf-huruf dalam equation Y sama dengan MX tambah C mewakili apa. Jadi, Y mewakili jarak titik K kerana soalan cakap titik K yang berjarak Y. M juga sama dengan kelajuan iaitu 50 km per saat untuk kedua-dua komet ini kerana mereka mempunyai kelajuan yang sama. X sama dengan masa dan C mewakili jarak asal. Okey. Dengan info ini, maka kita boleh mulakan calculation kita. Pertama sekali, kita perlu cari jarak titik K. Kita guna komet A untuk cari jarak titik K. Kita gantikan huruf-huruf dalam equation tersebut dengan nombor. Jadi, pada akhirnya, kita akan dapat Y ataupun jarak titik K juga sama dengan 1.5432 darab 10⁻8 km. Next, kita boleh cari jarak asal komet B. Kita gantikan Y dengan jaraknya dalam nombor. Dan akhirnya, kita akan mendapati bahawa C iaitu jarak asal ialah
1.5216 darab 10 kuasa 8 km. Ini ialah jawapannya. Sampai di sini sahaja penerangan saya. Terima kasih. Saya harap penerangan saya jelas difahami. Jumpa lagi. Faktor darab silang macam